Ramai yang bertanya saya tentang debat saya dengan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, yang dianggap saya kalah dengan teruk, dan ada pula yang mengatakan sejak saya kalah itu maka saya pun menghilang, tidak lagi menulis karena serik dengan kekalahan itu. Ya, ini adalah pandangan ramai orang yang menganggap begitu, yang memandang begitu. Sebenarnya ia bukan debat, dan dua kali diadakan. Pertama iaitu pada 8 April tahun 2000, diadakan di Kampung Mengkuang, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Yang kedua diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, yang pertama itu dihadiri, kata orang, lebih kurang 10.000 orang. Memang terkejut saya pun kerana melihat begitu ramai orang yang hadir. Yang kedua yang pada 16 Julai 2005 itu pula, selepas itu, iaitu 5 tahun selepas itu, dihadiri penuh juga dengan orang walaupun kena bayar. Setiap orang kena bayar lebih mahal daripada tiket wayang lagi, iaitu RM30. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan selamat bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Dalam 5 minit kali ini, dan ia merupakan 5 minit plus, saya akan menceritakan pengalaman pribadi membincang isu-isu yang dibangkitkan oleh masyarakat dengan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, yang dipanggil oleh masyarakat sebagai debat. Tapi ia bukan debat, ia perbincangan ilmu. Tapi tak apalah, nak panggil debat pun panggil. Saya tidak jadi masalah dari segitu. Sebenarnya pada waktu itu, pada tahun 2000 dan sebelumnya, saya adalah menjadi wartawan yang berada di puncak. Jadi terkenal, glamour, dan pergi ke mana-mana pun pasti disambut orang, macam juga seperti dengan seorang artis, seorang seniman pada waktu itu. Tetapi bagi saya tidak berharap atau bercita-cita untuk berada dalam keadaan begitu. Malah kejayaan ataupun keterkenalan saya sebagai wartawan pada waktu itu kerana saya menolong dan membantu kerajaan, membantu pemimpin negara Tun Dr. Mahathir Mohamad melawan golongan-golongan tertentu. Pada waktu itu saya memang setuju dengan kerajaan, setuju dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dengan beberapa sebab, beberapa alasan yang saya tidak perlu hurai di sini kerana akan menjadi panjang. Tapi pokoknya begitulah, saya di pihak kerajaan. Dengan itu saya tolong kerajaan menjawab isu-isu, khususnya isu-isu agama yang dibangkitkan oleh pembangkang. Dan sekarang ini anda semua tahu bahawa apa yang saya bincang, yang saya bangkit itu kebanyakannya adalah betul, kerana PAS sekarang ini tidak lagi menjadi seperti PAS dulu, tapi menjadi seperti yang saya kritik dan saya dedahkan. Saya kritik adalah kritik pandangan, bukan kritik pribadi seseorang, tidak. Adalah kebanyakannya betul. Dan begitu juga dengan orang lain yang mengkritik saya, yang menuduh saya macam-macam. Saya ni kaki bodet, mengatakan saya ini begitu begini, tetapi akhirnya mereka sendiri yang menjadi begitu. Dan pemikiran orang-orang itu pun sekarang ini adalah kebanyakannya sama dengan saya, karena mereka telah terbuka, khususnya pada zaman ini, zaman yang maklumat, yang ilmu boleh dicari dalam internet. Jadi sekarang ini apa yang dianggap kontroversi dulu, sebenarnya apa yang saya tulis mereka tidak tahu ataupun mereka malas mau membincang, mereka panggil kontroversi. Tapi sekarang perkara itu sudah tidak dianggap kontroversi lagi,
email yang saya terima 7.000, 8.000 satu hari, dan surat daripada pembaca pun begitu banyak setiap hari bertimbun di atas meja saya. Tak larat saya untuk membaca dan menjawab. Tetapi hakikatnya apabila menerima begitu banyak email dan surat ini juga mengganggu jiwa saya. Dan kenapa tidak berganggu? Kerana dalam surat, dalam email itu ada ugutan. Waktu itu rakyat benci kerajaan, rakyat menentang kerajaan, rakyat menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan mereka sokong reformasi dengan dulu merupakan gelombang yang besar. Saya berhadapan dengan itu. Saya dalam keadaan berbahaya. Malah dalam surat-surat yang saya terima banyak yang mengugut akan membunuh saya. Malah peluru hidup pun dihantar kepada saya sebanyak 2 kali. Dengan macam-macam ugut. Jadi saya fikir, apakah jalan keluar yang boleh mengurangkan tekanan itu, mengurangkan bahaya itu. Saya bukan takut sangat bahaya kena tembak, bahaya kena apa itu, saya tidak. Sebab saya percaya rakyat Malaysia tidak akan melakukan perkara itu. Ya. Dengan itu, saya memikirkan satu cara, iaitu keluar berjumpa dengan para pembaca. Untuk mengurangkan tekanan orang ramai adalah melalui perjumpaan. Berjumpa dengan orang ramai. Dengan pergi ke kampung, pergi ke mana-mana saja. Maka saya pun memilih untuk adakan majlis dialog, majlis perbincangan. Maka saya buat pengumuman di dalam akhbar, siapa yang mau berdialog dengan saya akan pergi. Bukan berceramah, sebab saya bukan penceramah. Saya tidak pandai berceramah, tidak pandai bercakap, tidak petah bercakap. Sebab saya penulis, saya wartawan, saya pandai menulis, bukan pandai bercakap. Tak pandai lawak, tak pandai cakap bohong-bohong. Supaya orang merasakan lucu, ketawa, begitu saya tak pandai. Saya bercakap, kalau cakap pun serius. Dengan itu, saya memang waktu itu sudah ada orang yang jemput saya berdialog. Apabila ada jemputan daripada orang ramai, saya pergi jumpa dengan mereka. Walaupun 3 orang, 4 orang, tidak semestinya majlis besar. Orang panggil saya, ada sekumpulan 5 orang. Dan saya masih ingat lagi, setengah-setengah mereka saya pergi. Memang saya jumpa dengan orang yang betul-betul benci kepada saya. Marah sangat saya. Tapi dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam kita bincang dengan mereka. Mereka berubah berpikiran. Sekurangnya mereka kata, kita boleh berbeza pandangan apabila mereka berhadapan dengan kita. Itu yang saya pergi jumpa. Ada majlis 10 orang, 5 orang, ada yang mereka datang ke utusan dengan pandangan-pandangan yang ganas, yang keras untuk mengasak saya. Tetapi apabila kita bincang dengan baik dengan mereka, hurai dengan mereka, mereka tidak masalah. Walaupun mereka tidak setuju dengan saya, mereka kata kita boleh berbeza pandangan. Itu yang saya lakukan. Dan ada banyak majlis dalam bentuk perhimpunan besar diadakan. Saya dipanggil oleh PAS, masa PAS Kelatan. Dan majlis-majlis saya dihadiri oleh pemimpin-pemimpin PAS yang besar-besar, yang terkenal pada waktu sekarang ini pun ada lagi. Saya pergi dan memang penuh lah. Diadakan dalam masjid. Penuh dengan orang PAS beribu-ribu. Dan tidak masalah. Kita berbincang. Saya bawa pelbagai pandangan, pelbagai puak, sebab saya tidak berpegang dengan kumpulan, tidak berpegang dengan satu mazhab, tapi pelbagai mazhab, pandangan pelbagai ulama. Pada waktu itu juga ada pihak yang menjemput saya supaya berdialog dengan Dr. Asri. Saya terima, tidak jadi masalah. Yaitu yang pada tahun 2000 itu saya pergi seorang diri. Pergi tengok sana penuh orang. Dan orang pun pelik tengok saya. Oh ini macam ini Astora. Dan saya dengar apabila saya
nak naik pentas, kata, oh ini Astora, macam ni. Orang mukanya macam ni. Tak terbayang sebagai seorang ustaz. Itu yang jadi. Dan apabila saya naik ke atas pentas, didapati majlis itu bukan jadi majlis dialog lagi, tapi majlis saya berdebat dengan Dr. Asri. Dan di belakang itu pun dia tulis tajuk debat. Dalam perbincangan, tajuk yang bincang tentang negara Islam secara pro dan kontra, itu tajuk. Tetapi dalam perbincangan tidak ada begitu. Dr. Asri bawa sikit saja tentang negara Islam, dia melencung pergi habis apa saja yang saya tulis dalam Mingguan Malaysia dalam hari Jumaat. Dibangkit macam-macam cerita tentang politik, tentang apa, habis dia cerita. Jadi tidak kesampaian. Itu yang jadi masalah. Orang di bawah pula memang teruk lagi. Saya cakap tak sampai 1 minit, mereka sanggah, mereka mereka macam-macam. Dalam masa kira-kira waktu itu mungkin 3 jam, kalau tak silap, perbincangan kami duk bincang 3 jam. Saya boleh cakap sedikit saja. Sebab dibantah orang ini angkat tangan, ini macam-macam. Duk soalkan Mahathir Firaun, tak Firaun, macam-macam lah. Mereka juga tidak tumpu kepada tajuk negara Islam pro dan kontra. Itu. Jadi ruang saya untuk menjawab, untuk menghuraikan, tak ada. Dan orang yang berada depan saya itu adalah merupakan politik PAS dan orang yang menyokong Anwar buat reformasi dan macam-macam. Mereka hentam habis-habisan. Dan ada sebilangan lain pula duk sibuk tentang akidah saya ni akidah sesat dan macam-macam. Itu yang mereka mempersoalkan. Bukan soal negara Islam secara pro dan kontra. Asora ni kafir, asora sesat. Macam-macam gitu. Dan minta saya mengucap tak berjaya lah dari segi topik, tapi berjaya dari segi saya dapat mendedah dirikan kepada masyarakat. Mereka melihat sendiri siapa Astora. Bahawa saya sendiri ini bercakap Arab lebih fasih daripada bahasa Melayu pada waktu itu. Membaca Al-Quran tidak perlu kepada tafsir. Membaca hadis tidak perlu kepada terjemahan. Jadi itu menyebabkan orang, walaupun dia tak setuju dengan kita pada waktu itu, mereka dapat lihat bahawa kita ini memang berbeza.